Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Haji Asri yang jemput balik. Dia baru remind malam tadi, saya pun dah tak apa ingat. Ada perubahan lah pada kita punya ni, surau dan juga masjid ni. Lama tak datang, lebih 3 bulan. Ini kuasa Allah yang menetapkan berlaku musibah global yang kita pun tak sangka, kita pun tak jangka. InsyaAllah banyak hikmahnya lah apa yang berlaku. Dan hari ni insyaAllah kita, cadangnya saya nak sambung yang kuliah yang dulu lah. Mungkin tuan-tuan dah lupa dah dulu kuliah apa. Dulu kita duk syarah tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini di dalam khutbahnya Hajjatul Wida'. Sesuai juga lah nak syarah bulan ni, bulan Zulhijjah. Tapi Haji Asri minta kita nak syarah sikit tentang apa yang berlaku kepada umat kita pada masa kini lah, iaitu tentang, kalau tuan-tuan, saya ingat ramai yang tahu dan ramai yang kongsikan tentang pembukaan Hagia Sophia menjadi masjid di Turki. Dan ini merupakan sebahagian daripada urusan kaum muslimin, yang mana nak tak nak kita kena tahulah, kerana ia urusan umat, sebahagian daripada urusan kita lah, yang mana merupakan satu peristiwa bersejarah jugalah. Dan Jumaat baru ini merupakan Jumaat yang pertama diadakan solat Jumaat dan khutbah Jumaat. Ini pun agak bersejarah. Kalau tuan-tuan duk tengok gambar-gambar di internet, ditularkan imamnya, khatibnya membaca khutbah dengan memegang pedang, ini bersejarah lah. Dan diletakkan bendera hijau di mimbar. Ni Turki nampak gaya dia nak mengenang sejarah Osmaniyah. Ini satu perkembangan lah. Sama ada perkembangan positif atau negatif, itu kita tak tahu. Ada yang kata perkembangan baik, ada yang kata perkembangan buruk. Ada yang sokong, ada yang tak sokong. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Kalau tanya saya nak ambil mazhab mana, kita tengok nanti masa yang akan menentukan apakah perkembangan ini perkembangan baik ataupun buruk. Memang tuan-tuan, kita kat Malaysia ni sebab kita tak rasa perdebatan. Sebab apa? Kita di Malaysia ini kita bersama dengan komuniti kita, komuniti Muslim, yang mana komuniti kita kebanyakannya meraihkan lah. Tapi kita tidak membaca komen-komen yang mengkritik, yang tidak setuju dan sebagainya. Mungkin kita punya tengoklah kat mana komuniti yang kita duduk tu, ataupun latar belakang kita, ataupun pergaulan kita, dan dia memberikan beberapa kesan, terutama sekali di peringkat global lah. Of course kita meraihkan, ini satu kalau di kebanyakan tempat seolah-olah satu kemenangan lah, tuan-tuan, dan merupakan satu detik bersejarah. Siapa yang pernah pergi Turki, tuan-tuan, siapa-siapa yang pernah pergi Istanbul, tahulah di mana Hagia Sophia tu, ataupun kalau ejaan ni Hagia Sophia, ataupun kita panggil sebagai Hagia Sophia. Tuan-tuan, besar masjid dia. Dan pembukaan Hagia Sophia ini juga merupakan salah serentak dengan ini diumumkan sebagai tempat kelima, tanah suci kelima, the holy mosque yang kelima di atas muka bumi ini, selepas Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa, satu masjid di Damascus. Ini yang kelima, Hagia Sophia. Maksudnya besar kesan dia. Nak tak nak kita kena tahu jugalah perkembangan ini sebagai salah satu daripada perkembangan yang melibatkan urusan kaum muslimin.
dan dia penting. Dan kalau di Istanbul itu, Hagia Sophia tu dia terletak betul-betul di depan masjid yang besar juga, tuan-tuan, iaitu Masjid Sultan Ahmad, ataupun dikenali sebagai Masjid Biru, atau dalam bahasa Inggerisnya The Blue Mosque. Orang kenal dia sebagai The Blue Mosque lah. Tapi nama panjangnya ialah Masjid Sultan Ahmad. Besar masjid tu, tuan-tuan. Masjid ni pernah timbul kontroversi juga dulu. Besar masjid ni. So kalau nak tengok logik tak logik, tuan-tuan, macam tak logik lah. Ada dua masjid besar bertentangan. Besar, subhanallah, cantik, besar dan cantik, kan, dan mengkagumkan dengan seni binanya, subhanallah, subhanallah, cantik, kan. Kalau tuan-tuan yang dah pernah pergi tahu tempatnya, tahu gambarannya, Masjid Sultan Ahmad ataupun The Blue Mosque, besar, subhanallah. Dan waktu dibina dulu dia ada 6 menara. Waktu tu kontroversi, tuan-tuan. Sebab apa? Masjidil Haram waktu tu 6 menara. Tiba-tiba The Blue Mosque tu ada 6 menara. So jadi isu, mana ada boleh lebih, mana ada boleh menara sama dengan Masjidil Haram. So tambah satu Masjidil Haram menara. Betul lah, dululah. Besar. Dan di depannya ialah Hagia Sophia. Dia bertentangan, saling bertentangan. Dan Hagia Sophia ni subhanallah besar, kan, dua masjid yang besar bertentangan. Tapi Hagia Sophia selama yang kita pergi ni ialah sebagai muzium, bukanlah masjid. Dari mana datangnya masjid ni, tiba-tiba Masjid Hagia Sophia ni? Sebab yang kita tahu ialah muzium, tuan-tuan. Sebab itu dia ada sejarah yang penting untuk kita tahu, kan? Masjid ke muzium? Muzium ke masjid? Dan kita diwar-warkan bahawa Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Sebenarnya ada sesuatu yang berlaku lah, tuan-tuan. Ini penting. Memang dia sekarang muzium. Yang kita pergi muzium, dulu saya masuk pun sebagai muzium. Banyak kali dah pergi Hagia Sophia tu, kan. Dalam dah pergi, kat luar pun biasa. Memang kalau pergi tu memang lalu lah situ, kan. Dan dia menjadi muzium sejak tahun 30-an, 20 waktu 21 kerajaan Turki jatuh, Osmaniyah Khilafah Islamiyah jatuh, 24 naik kerajaan Turki, dan Mustafa Kemal Atatürk yang mengubahnya menjadi muzium. Waktu itulah azan tidak boleh dikumandangkan, solat tidak boleh dibenarkan di dalam itu, dan menjadi muzium lah. So secara rasmi menjadi muzium. Apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Kerajaan Turki membawa kes ni ke mahkamah bukan untuk meminta kembali menjadi masjid, tak. Ni yang awal kata ialah kembali menjadi masjid. Apa yang berlaku ialah perintah mahkamah memutuskan bahawa deklarasi Kemal Atatürk yang menjadikan Hagia Sophia itu sebagai muzium itu tidak sah dan terbatal. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Bukannya permohonan untuk kembali menjadi masjid. So maksudnya bila dah terbatal, kembali menjadi masjid lah. Itu implikasi dia. Dan dia melalui proses mahkamah lah, tuan-tuan. So kalau ada nak kata tak legal, sebenarnya legal. Dari segi perundangannya ialah dia legal. Dia bukanlah tiba-tiba dia nak declare macam tu, tak. Kita meraihkan seolah-olah dia macam tu, tak. Dia melalui proses perundangan, iaitu melalui keputusan mahkamah pada 10 Julai 2020 baru lagi. Sebab tu bulan ni ialah bulan orang meraihkan Hagia Sophia itu sebagai masjid. 10 Julai 2020 yang diputuskan oleh Council of State. Kalau di bahasa Turki Danıştay, the Council of State, satu mahkamah perundangan yang tertinggi di Turki, yang memutuskan bahawa deklarasi menjadikan Hagia Sophia itu sebagai muzium sebagai tidak sah. Ini memberikan impact. Nak kata orang Turki sokong tak sokong, ni pun, tuan-tuan, ada beberapa mazhab lah. Tapi mostly takat yang tengok ni, parti Islamis memang sokong lah. Tapi parti nasionalis pun nampak gaya ada sebahagian yang menyokong. Dan yang lebih yang agak menakjubkan juga,
Kemalis pun taklah 100% yang tidak menyokong. Maksudnya dia ada bacaan-bacaan yang kita tak tahu nak faham. Kalau Islamis sokong tu tak terkejut lah. Kalau nasionalis sokong tu boleh tahan lah. Sebab sana masing-masing ada kepentingan. Benda ni terlibat dengan masalah politik juga. So kalau kat Malaysia kita nak kata semua benda dipolitikkan, so kat Turki pun sama lah semua. Semua kat dunia sama je. Kan? Bukan kat Malaysia je. Kan? Maksudnya modal politik tu penting. Mana-mana parti pun penting. Apa pun mesti jadi modal politik lah. Dan dia kat mana-mana pun sama lebih kurang. So dekat sini pun dia ada yang dikatakan sebagai modal politik Erdogan dan sebagainya. Itu pun boleh didebatkan lah. Tapi yang kita nak fokus point ialah point tentang Hagia Sophia ni. Dia kembali menjadi masjid melalui perintah mahkamah pada 10 Julai 2020 yang membatalkan deklarasi zaman Kamal Atatürk yang menjadikan dia sebagai muzium. Sebab tu tuan-tuan, benda ini berkaitan dengan urusan kaum muslimin kerana dia ada kesan-kesan dia tertentu. Dan Hagia Sophia ni sebelum menjadi muzium, dia menjadi masjid selama 400 tahun lebih. Iaitu sejak 1943 pula 1453, iaitu sejak penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan sebelum tu ialah memang gereja. Kalau tuan-tuan pernah masuk dalam tu kalau pernah masuklah dalam tu waktu di muzium dulu, kita bayang macam mana nak jadi masjid ni. Sebab banyak lagi elemen-elemen Kristian dalam tu. Ada gambar The Virgin Mary besar. Gambar The Virgin Mary. Dapat ada gambar Mary? Gambar Jesus ada tak? Nak tahu kena pergi ni. Banyak. Dia ada elemen-elemen Kristian. Yang mana sebelum 1453 di Konstantinopel itu ialah berpusatnya kerajaan Kristian. Yang mana mereka bertapak sejak kurun ke-5 Masihi lagi. Lama. Maksudnya sebelum zaman Nabi. Maksudnya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah ada dah Kristian punya ibu pejabat di situ. Saya pernah syarah dulu. Saya ingat kat surau ni dulu. Saya pernah syarah tentang sejarah agama Kristian. Mungkin tuan-tuan dah lupa lah, lama lah. Saya ingat awal-awal mungkin 2-3 tahun dulu syarah tentang sejarah agama Kristian. Yang Kristian yang kita tengok sekarang ni ialah yang berpusat di Vatikan tu, ialah selepas Kristian berpecah. Kristian pun dia ada sejarah dia, perpecahan dia. Dia mula berpecah pada tahun 1000 lebih kurang itulah. Dia berpecah. Kiblat pun berpecah. So sebelum tu Kristian Ortodoks lah. Zaman tu. Tahun 500 Masihi, 500 Masihi, 600 Masihi. Waktu tu Kristian Ortodoks. Sebab tu Turki ni dia berkaitan dengan urusan kaum muslimin sebab dia pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi tak adalah sebut Turki. Turki pun nama barulah. Turki itu nama baru. Tapi sebelum Turki itu dah ada dah negara-negara ataupun tempat-tempat di Turki. Antaranya ialah Konstantiniyah. Zaman Nabi ada. Lepas tu Nabi sebut dengan nama Konstantiniyah. Maksudnya Nabi tak sebutlah Turki tak ada. Ni nama-nama moden. Malaysia nama moden. Arab Saudi pun nama moden. Zaman Nabi tak ada nama Arab Saudi. Jordan nama moden. Syria nama moden. Lebanon nama moden. Palestin nama moden. Dulu nama apa? Dulu kalau Nabi menyebut Palestin tu maksudnya bumi Syam. Kan? Kalau Yaman waktu tu ada zaman Nabi Yaman. Yamanina. Nabi sebut Allahumma barik lana Syamina. Ya Allah berkatilah untuk kami Syam kami. Di mana Syam? Yang Nabi sebut iaitu merujuk pada tanah Palestin sekarang. Waktu tu besarlah, Syam tu besarlah. Maksudnya sekarang ni Palestin, Jordan, Syria dan sebahagian dari dua Lebanon. Itu ialah yang Nabi sebut Syam. Maksudnya tempat-tempat tu dah ada, cuma nama berlainan. Dan Istanbul yang
sekarang ni terletaknya Hagia Sophia dan juga Masjid Biru tu ialah Nabi sebut sebagai Konstantiniyah. Ataupun zaman itu dikenali sebagai Konstantinopel. Maksudnya Nabi dah sebut, maksudnya Istanbul ini sudah ada di dalam radar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita bahawa Nabi dah meletakkan vision kepada para sahabat bahawa Istanbul ini satu tempat yang penting di dalam peta umat Islam. Maksudnya tempat yang penting di dalam radar umat Islam ni bukan hanya Masjidil Haram, bukan hanya Masjidil Nabi, bukan hanya Masjidil Aqsa, tapi Nabi sebut tentang Konstantiniyah melalui hadis Nabi yang sangat popular yang Nabi sebut semasa perang Khandaq. La tuftahunnal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Subhanallah, Nabi sebut tentang Konstantiniyah ini di dalam sabda baginda ketika perang Khandaq. Perang Khandaq tu perang yang amat dahsyat. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Ahzab, subhanallah, baca surah Al-Ahzab, perang Khandaq ni diumpamakan sebagai perang yang amat menyempitkan umat Islam, kan? Sebut dalam surah Al-Ahzab, keadaannya wazulzilu zilzalan syadida, kan? Kalau kita baca surah Al-Zalzalah, kalau tuan-tuan ingat Al-Zalzalah tu hari kiamat, kan? Surah Al-Zalzalah belakang tentang hari kiamat, kan? Ni zulzilu, Allah sebut keadaan tu zulzilu zilzalan. Allah sebut dua kali zulzilu zilzalan. Maksudnya nak menceritakan kedahsyatan itu berganda-ganda, kan? Kedahsyatan keadaan kaum muslimin pada perang Khandaq tu berganda-ganda, kan? Perang Khandaq, kan? Tapi Nabi boleh berfikir tentang keadaan umat pada masa yang akan datang. Dan umat Islam menembusi Konstantinopel itu selepas 800 tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 800 tahun terrealisasi selepas sabda Nabi ini, la tuftahunnal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Apa maksud hadis ni, tuan-tuan? Nabi sebut la tuftahunnal Konstantiniyah, iaitu akan dibuka kota Konstantinopel. La tuftahunna, Nabi sebut la tuftahunna, akan dibuka Al-Konstantiniyah, iaitu kota Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha, Nabi kata pemimpin yang terbaik adalah pemimpinnya. Wala ni'mal jaishu zalikal jaish, dan tenteranya adalah tentera yang terbaik. Maksudnya nak membuka kota Konstantinopel itu memerlukan seorang pemimpin yang terbaik dan tentera yang terbaik. Maksudnya apa, tuan-tuan? Betapa kuat dan kukuhnya kota Konstantinopel itu, yang diriwayatkan pada zaman itu tidak boleh ditembusi oleh mana-mana tentera. Kalau tuan-tuan pergi kat Istanbul tu tengok muzium dia, memang logik tak boleh ditembusi oleh mana-mana tentera. Kuburnya kuat. Kalau tuan tengok kubur dia, dia kota tu, dia depan tu laut, dikelilingi laut, selat Bosphorus tu, kan? Ada kubur. Nak lepas laut tu, nak lepas tu tak lepas, nak lepas kubur tu tak lepas, memang mati dekat laut, kan? Kubur tu dijaga rapi. Dan dekat laut tu, tuan-tuan, ada rantai besar. Kapal-kapal tak boleh lepas laut tu, selat tu, rantai. Kalau tuan-tuan pergi kat muzium tu, tengok rantai tu dipamerkan, rantai yang sangat besar. Memang kubur yang paling kuat di dunia, the strongest dunia waktu tu. Tak boleh ditembusi oleh mana-mana kerajaan, tidak boleh ditembusi oleh mana-mana tentera. Memang mustahil untuk ditembus. Tengok Sultan Muhammad Al-Fatih buat kerja gila, tuan baca sejarah tu, ada dekat muzium tu dipamerkan. Kat muzium lain lah, muzium, bukan muzium Hagia Sophia tu, kat muzium lain. Dia angkat kapal tu, gilanya tentera Sultan Muhammad Al-Fatih tu, dia buat kerja satu malam. Memang tak lepas. Dia buat apa tak macam mana, dia angkat kapal naik bukit, buat kerja satu malam. Dia kerja paling gila dalam sejarah umat manusia, kan? Masuk dalam Istanbul tu dan menawan Istanbul tu, kan?
Itulah bermula detik bagaimana Hagia Sophia ni ada dalam radar kaum muslimin. Kan? Penaklukan itu berlaku 800 tahun selepas hadis Nabi ini, la tuftahunnal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Maksudnya Nabi SAW sudah memberikan satu gambaran bahawa kota Konstantinopel ini akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Dan ini satu motivasi besar. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dekat Istanbul ada makam sahabat Nabi SAW. Macam mana ada makam sahabat? Maksudnya sahabat dah cuba nak buka kota Konstantinopel selepas kewafatan Nabi SAW. Maksudnya penting kota Konstantinopel ni. Maksudnya Nabi dia memberikan vision kepada para sahabatnya. Ini the true leaders. Nabi ni Muhammad SAW, the true leaders. Leaders yang memberikan inspirasi. Itu ciri-ciri leaders. Leaders bukan memecah belahkan, tapi leaders memberikan inspirasi kepada rakyatnya, kepada anak buahnya. Dan Nabi memberikan inspirasi. Sebab itu Islam berkembang. Zaman Abu Bakar Islam berkembang. Zaman Umar Islam semakin berkembang. Zaman Osman Islam semakin berkembang. Sebab apa? Nabi memberikan inspirasi kepada para sahabat. This is the true leaders. Apa yang penting yang dibuat oleh leaders, inilah dia memberikan inspirasi. Dan Nabi telah lakukannya. Dan ini salah satu inspirasi yang Nabi berikan, iaitu la tuftahunnal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Kan? Kalau terbuka kota-kota, maksudnya para sahabat akan merasai bahawa maksudnya Nabi maksudkan dia. Tapi malangnya semua yang cuba itu tidak termasuk di bawah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Allah tidak tentukan nasib mereka menjadi fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Semua nak menjadi fala ni'mal jaish paling kurang, iaitu sebaik-baik pengikut, sebaik-baik tentera ataupun sebaik-baik pemimpin. Malangnya Allah tidak tentukan nasib mereka itu untuk jatuh di bawah maksud hadis Nabi tersebut. Selepas 800 tahun barulah Allah takdirkan bahawa fala ni'mal amir itu ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Allah dah tentukan fala ni'mal amir itu selepas 800 tahun kewafatan Nabi. Semua sahabat termotivasi. Harap-harap akulah dia fala ni'mal amir itu. Ataupun harap-harap akulah dia fala ni'mal jaish itu. Tapi tidak, Allah tidak tentukan nasib mereka menjadi fala ni'mal amir ataupun fala ni'mal jaishu. Tapi apa mereka buat? Usaha, tuan-tuan. Tak dapat, tak apa. Allah ganjari mereka dengan effort, usaha. Ni subhanallah. Maksudnya kalau dapat, kita dapat ganjaran yang dunia itu. Kalau tak dapat, kita dapat ganjaran effort, iaitu usaha kita. Dan salah satu sahabat Nabi yang terkenal iaitu, tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub, dia di antara sahabat Nabi yang panjang umur. 90 tahun umur dah waktu mati. Dia ada antara sahabat Nabi yang panjang umur. Dia sempat berkhidmat dengan beberapa khalifah. Dia sempat berkhidmat di bawah waktu khalifah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, sampailah khalifah selepas itu iaitu Muawiyah. Maksudnya panjang umur Abu Ayyub Al-Ansari ini. Dan ekspedisi menawan Konstantinopel itu telah bermula awal. Muawiyah, Khalifah Yazid, Marwan dah mula dah. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini di antara sahabat Nabi yang tidak berjaya menembusi Konstantinopel itu, dan dia syahid dekat pinggiran Konstantinopel itu. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih ketika masuk di dalam Konstantinopel itu, dia tahu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Dia minta tok guru dia iaitu Ak Syamsuddin, cari di mana jasanya Abu Ayyub Al-Ansari ini untuk diberikan penghormatan dia kepada sahabat Nabi yang mulia ini. Diriwayatkan, tuan-tuan dan puan-puan, seorang tak tahu lah, tuan-tuan, banyak kot orang mati syahid kat tu, ratusan ribu kot. Tentera Muhammad Al-Fatih saja dah 250,000. Itu waktu zaman Al-Fatih. Bayangkan 800 tahun, berapa ratus ribu yang syahid dekat Konstantinopel itu. Semata-mata nak mendapat ganjaran fala ni'mal amiru amiruha
Wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Nak kejar ganjaran ni tuan-tuan, ribu syahid. Macam mana nak cari jasad Abu Ayyub Al-Ansari? Subhanallah. Dia minta Ak Syamsuddin. Ak Syamsuddin ni ialah memang guru Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita tuan-tuan, kita kena ada banyak guru. Tapi guru tarbiyah dia seorang. Sama juga Al-Fatih, dia banyak guru. Tapi guru rohani dia seorang, iaitu Ak Syamsuddin. Guru rohani. Sebab tu kita kena ada guru rohani juga. Guru rohani dia. Dia banyak guru sebenarnya. Orang tu sebut nama Ak Syamsuddin Al-Fatih, tapi sebenarnya dia banyak guru lain. Tapi ini Ak Syamsuddin ni ialah guru rohani dia satu. Dia minta Ak Syamsuddin carikan di mana jasad Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah taala. Dikatakan dia berdoa, bermunajat, hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta, ya Allah, berilah petunjuk di mana letaknya jasad Abu Ayyub Al-Ansari ini. Untuk sultan memberikan penghormatan kepada jasad sahabat Nabi yang mulia ini. Abu Ayyub, subhanallah tuan-tuan, di antara orang yang awal bersama Nabi di Madinah. Kalau tuan-tuan baca kisah hijrah Nabi, ya Allah subhanallah, Abu Ayyub ni di antara orang yang awal bersama dengan Nabi, subhanallah. Dan dikatakan Ak Syamsuddin ni dapat mimpi kan, kat mana letaknya jasad tu lah. Ni semua riwayat lah tuan-tuan. Dan riwayat ni dia ada cerita. Kalau tuan-tuan pergi dekat Masjid Abu Ayyub Al-Ansari tu, dah dicerita kat dinding masjid tu kan. Disebut nama Ak Syamsuddin. Maksudnya Sultan Muhammad Al-Fatih menghargai guru dia, letak nama Ak Syamsuddin itu sebagai orang yang, antara orang yang mendapati jasad Abu Ayyub. Dan dipergi kepada jasad itu dan dikorek kembali, dan dikatakan bahawa jasad Abu Ayyub itu ialah jasad Abu Ayyub yang dulu 800 tahun dulu mati tu. Kekal jasad dia. Apakah ini logik tuan-tuan? Logik. Tuan-tuan pernah pergi Mekah kat Uhud? Pernah kan? Kalau sampai Uhud tu pernah diriwayatkan bahawa Uhud tu, makam tu dulu pernah banjir besar tu. Jasad-jasad Uhud tu pernah terkeluar. Dan zaman Umar dia tengok jasad antaranya Hamzah. Subhanallah, macam Hamzah yang dulu dia kenal. Takkan dia nak menipu kot? Umar nak menipu. Mayat tuan-tuan seminggu 2 minggu dah reput, hancur. Takkan jasad Hamzah tak hancur-hancur selepas Nabi wafat? Maksudnya tuan-tuan, jasad yang tak hancur ni bukan dongeng. Jasad yang tidak hancur ini bukan mitos kan. Itu yang kita dengar. Kita pergi Mekah, kita dengar. Pergi Uhud, kita tahu disebutkan jasad ini yang telah dimakamkan balik. Berapa ramai syuhada Uhud kan, dimakamkan balik. Ada sebahagiannya dimakamkan balik. Yang kita pergi tengok tu, itu pemakaman Uhud. Ni Abu Ayyub jumpa jasad Ak Syamsuddin jumpa jasad Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah taala, dan dimakamkan balik secara penghormatan yang terbaik oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kalau tuan-tuan pergi Istanbul, ke makam Abu Ayyub Al-Ansari yang dekat Masjid Abu Ayyub tu. Tu ialah pemakaman semula. Sebenarnya dia mati dekat luar tu, Istanbul tu, tak dapat masuk. Tapi dimakamkan semula di dalam Istanbul sebagai penghormatan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan lepas masuk Sultan Muhammad Al-Fatih masuk Istanbul tu, apa yang dibuat ialah pergi dekat Hagia Sophia yang kita nak maksudkan ini. Orang Kristian semua takut. Sebab waktu tu tuan-tuan, Islamofobia dah lama dah wujud rupa-rupanya. Rupanya Islamofobia bukan istilah moden. Islamofobia ni takut pada Islam ni dah wujud lama tu. Maksudnya orang dah kata dah, rupanya orang-orang Istanbul ni dah bergosip dah. Kata, kalau Islam datang, habis kita. Habis. Dia dah bergosip-gosip dah. Sebab tu dia nak lawan Islam tu. Dia kata Islam datang, habis semua. Gereja habis, orang Islam semua kena habis, pederi pun habis. Kan, rupanya bila Islam masuk, satu malam tu Islam masuk, tersebar berita bahawa Konstantinopel jatuh. Dan semua orang-orang Kristian berlari, bersembunyi di Hagia Sophia besar. Kan, rupanya Al-Fatih pergi, dia berucap, kan, dia membebaskan semua orang-orang Kristian, boleh mengamalkan agama Kristian, boleh beribadah mengikut agama Kristian, dan pendiri mereka dikekalkan sebagai pendiri agama Kristian. Subhanallah, kan.
Dia tidak membunuh orang-orang Kristian di Konstantinopel. Berbeza dengan Spanyol. Orang Ratu Isabella dan Ferdinand masuk Spanyol, dia bunuh orang Islam. Dia paksa orang-orang Islam convert Kristian. Tapi berbeza Muslim, dia masuk ke kawasan tu, dia tidak paksa pun masuk Muslim. Tapi kenapa, macam mana boleh jadi negara Muslim? Sebab dia berlaku secara natural. Dia berlaku secara natural, bukan berlaku secara paksaan. Hari ini masuk, hari ini kena jadi Islam, maka anak-anak mereka semua jadi Islam, keturunan mereka menjadi Islam. Tak, Islam masuk, negeri itu menjadi Islam, negeri itu menjadi negeri Muslim melalui natural, semula jadi, bukan paksaan. Itu cantik Islam, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, cantik kan. Maka Hagia Sophia itu selepas itu dijadikan masjid oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan ada yang mengatakan bahawa, kalau tuan-tuan tengok viral tulang ni, katakan Sultan Muhammad Al-Fatih membeli Hagia Sophia itu milik orang Kristian lah. Tapi berdasarkan pengamatan saya dan perbincangan saya dengan ramai pakar-pakar sejarah yang lain, mengatakan bahawa tidak ada bukti Sultan Muhammad Al-Fatih beli Hagia Sophia itu. Tapi ada bukti bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih wakafkan Hagia Sophia itu. Macam mana tu? Kita nak ambil mazhab yang mana? So kita mengambil mazhab bahawa memang betul Sultan Muhammad Al-Fatih mewakafkan Hagia Sophia itu, dan wakaf itu di bawah nama Yayasan Wakaf Sultan Muhammad Al-Fatih. Maksudnya Hagia Sophia itu milik Al-Fatih dan milik umat, sehinggalah dia menjadi muzium dan menjadi milik negara. Tapi dokumen pembelian tu memang tolak lah. Saya nampak juga dokumen pembelian tu, tapi dokumen tu dikatakan tidak sahih. Tapi kalau tak beli, macam mana diwakafkan? Tuan-tuan, diwakafkan sebab tradisi pada waktu itu, undang-undang antarabangsa pada waktu itu, apabila berlaku penaklukan, bahawa sultan ataupun pemerintah pada waktu itu boleh mengambil dan menjadikan milik negara kan. Tu kalau dalam Islam kita ada konsep ghanimah dan al-fai kan. Al-fai ada dua, al-fai dan ghanimah. Maksudnya dalam Islam ada konsep tu. Maksudnya undang-undang antarabangsa pun ada konsep tu, ghanimah dan al-fai. Maksudnya dia memperoleh melalui kaedah al-fai, iaitu kaedah memperoleh harta melalui peperangan. Dan peperangan itu ialah peperangan melalui paksaan, sebab berlaku perlawanan kan. So menjadi milik. So Al-Fatih wakafkan Hagia Sophia itu menjadi masjid, dan dia telah menjadi masjid sejak begitu lama, sejak tahun 1453, sehinggalah kejatuhan Khilafah Osmaniyah. Dan Al-Fatih diriwayatkan dia pernah berkhutbah, pernah bersyarah bahawa dia menjadikan Hagia Sophia ini menjadi masjid, dan sesiapa yang menukarkan fungsi masjid pada Hagia Sophia ini, dia kata Allah akan melaknatnya. Ni kalam Sultan Muhammad Al-Fatih ketika mana menjadikan Hagia Sophia itu sebagai masjid. Dan ternyata yang mengubahnya ialah Kamal At-Taltuq. Dan mungkin laknat itu ialah sebahagian daripada laknat yang didoakan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Selain laknat-laknat lain yang dilakukan oleh Al-Taltuq lah, banyaklah tuan-tuan. Dia terlaknat banyak benda lah. Antaranya ialah mengubah azan dalam bahasa Turki kan, tidak dibenarkan dilakukan azan, itu syiar kan. Membunuh para ulama kan, menukar agama rasmi Turki, menjadikan negara sekular, banyak yang dilakukan oleh Atatürk. Itu zaman tu. Zaman itulah berlaku perubahan status masjid menjadi muzium. Maksudnya daripada gereja diubah menjadi masjid dan menjadi muzium, dan kembali balik menjadi masjid. Dan ini tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu peristiwa bersejarah yang menunjukkan bahawa Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Apa implikasinya tuan-tuan? Implikasinya tuan-tuan, kita nampak bahawa Turki dia nak mengasosiasikan diri mereka kepada Osmaniyah. Dan banyak sejarah Turki. Kenapa Atatürk? Sebab itu saya kata dia ada motif politik. Kenapa Atatürk gazetkan sebagai muzium? Pun motif politik juga. Sebab niat Atatürk pada waktu itu ialah untuk menjadikan Turki itu sebagai Western, Barat, dan untuk menjadikan Turki itu sebagai sebahagian daripada kesatuan Eropah, iaitu di European Union. Tapi apakah Turki menjadi kesatuan Eropah?
Tidak, tuan-tuan. Walaupun kalau bola Turki main dalam Euro. Kalau tengok bola Turki ada dalam Euro. Dia tak masuk Asia. Tapi kalau tengok data COVID-19 ni, Turki masuk Asia. Tapi kalau bola Turki dalam Euro. Tapi kalau dalam ni tak, Turki bukan dalam Kesatuan Eropah, EU. Maksudnya tujuan awal tu ialah untuk menjadikan Turki itu sebahagian daripada EU lah, Eropah, dan juga sebagai Western lah, kan. Tapi tak berjaya, kan. Dan sejak 20 tahun ni Erdogan dia dah cuba untuk tidak mengasosiasikan diri dia dengan Europe. Sebab tu dia divert kepada Asia dan divert kepada Eropah, dan divert kepada Afrika. Sebab tu Turki dengan Somalia sangat baik, Turki dengan Sudan, Turki dengan Asia, maksudnya tidak lagi mengasosiasikan diri dia dengan Eropah. Maksudnya Turki cuba untuk menjadi sebuah negara yang tidak ada lagi bayangan-bayangan Eropah. Ini zaman Erdogan sekarang lah, tuan-tuan. Sebab sebelum tu lain, sebelum tu dia nak cuba kat situ. Tapi tak, Erdogan dia dah nampak bahawa Turki tidak dibayangi oleh Eropah. Dia cuba untuk menjadi satu kuasa besar, dia yang berpengaruh lah. Dan kita nampak ke arah tu lah. Sebab tu orang nampak Erdogan ni sekarang ni timbul isu dia diktator lah, apa semua, dia keras lah, apa macam-macam lah. Nampak dia keras betul. Nampak ke arah diktator tu pun nampak ada sikit lah, kan, sebab dia dah lama berkuasa lah. Tapi yelah, itu dia karakter dia lah, karakter dia. Memang karakter dia gitu, keras. Sultan-Sultan Osmania semua keras. Kalau tak keras macam mana nak lawan Kristian Byzantine, kan? Tak, ini memang karakter dia, karakter Osmania. So kat situ nampak gaya bahawa dia cuba untuk mengasosiasikan diri dia, cuba tidak kepada Eropah ataupun Barat. Dan ini yang kita nampak berlaku terutama sekali dalam banyak-banyak isu lah. Dan juga Hagia Sophia ni merupakan salah satu bagaimana dia nak cuba kembali balik kepada Osmania tu. Dan banyak kali sebut, tuan-tuan, kalau pergi Turki, saya pergi Turki sejak 10 tahun dulu lah, kan. Ni dah setahun lebih tak pergi, ni musim Covid ni lagi tak boleh pergi, kan. Memang banyak ucapan-ucapannya, tindakan ke arah Osmania. Kalau tuan-tuan tengok filem-filem pun ke arah Osmania. Kan kalau yang drama apa bersiri tu yang tuan-tuan yang popular tu, Ertugrul, kan. Tengok, itu pun panjang. Itu pun dia nak menghala ke arah Osmania. Dan ini apakah ini baik atau tidak? Tu ada perbincangan. Ada yang impact baik dan ada yang tidak lah, kan. Tapi yang baiknya ialah, tuan-tuan, kita nampak bahawa Turki cuba untuk menjadi satu kuasa besar lah, yang mana dia tidak lagi bergantung pada Eropah ataupun yang lain. Sebab tu dia lawan je. Donald Trump bagi surat dekat dia, dibuang atas sampah. Gila berani lawan, kan. Kita tak berani, Malaysia negara kecil, tak boleh. Mampu kita kalau buat macam tu, kan. Kita kena diplomasi dengan semua. Turki tak, dia gila dia sikit, dia buang atas sampah, kan. Orang tanya dia, kau dapat tak surat tu? Kata, aku dah buang atas sampah dah. Kan. Cuba kita buat macam tu. Jangan tu, bahaya. Dalam negara kecil, kita ada kaedah kita lah, tapi dia ada kaedah dia. Sebab negara masing-masing ikutlah kemampuan lah. Dia dah rasa kemampuan gitu, kan. Orang boikot ekonomi dia, dia tak apa. Dia cuba memperkuatkan ekonomi dia. Sekarang nampak ke arah tu. Maksudnya dia cuba memperkuatkan ketenteraan dia. Maksudnya ketenteraan sendiri. Dia cipta, dia reka dia buat, dia invent, dia jadi inventor sekarang. Buat kapal terbang, helikopter, jet pejuang, semua sendirilah. Maksudnya ini nampak ke arah itulah, kan. Nampak ke arah tu. Cuma masalah Turki sekarang ialah masalah ekonomi lah. Cuma perdebatannya ialah tentang pertukaran Hagia Sophia kembali balik menjadi masjid. Ada yang mazhab yang tak setuju tu sebab satu antaranya ialah it's not the right time lah. Tapi kalau nak kata it's not the right time tu pun boleh debate lagi. So bila the right time? Boleh debate. Maksudnya, tuan-tuan, semua ni benda boleh debate belaka lah. So kita pun banyak mazhab, kan. Kita pun freedom of thought lah, kan. Kebebasan untuk berfikir, kebebasan untuk berwacana, ni. So when is the right time? Tapi betul, Turki ekonomi sekarang, Turki punya ekonomi very bad, kan. So Hagia Sophia ni
Antaranya ialah orang kata ada kaitan dengan ekonomi. Sebab apa? Dia pengunjung yang ramai dulu waktu dia di muzium, hasil pun tinggi. So bila jadi masjid, apakah kurang hasil? Itu pun tak tahu tuan-tuan. Sebab tu saya kata, kalau tanya mazhab saya mazhab apa, saya kata it's a matter of time, tengok dulu. Itu pun tak nampak sangat. Tapi of course it's a good news lah bila tukar tu. Satu berita baik lah, kan? Maksudnya dia menuju kepada satu pembebasan daripada kongkongan penjajahan. Itu sebahagian daripada penjajahan pemikiran, penjajahan kuasa tu lah, kan? Dan dia menunjukkan bahawa Erdogan mahu menunjukkan bahawa kekuasaan dia apabila menukar Hagia Sophia kepada masjid. Kenapa Al-Fatih menukar Hagia Sophia menjadi masjid? Sebab apa? Itu kekuasaan, lambang kekuasaan. Itu lambang kekuasaan. Dan ini sunnah Nabi pun. Nabi pergi Madinah buat Masjid Quba, kan? Memang ini lambang, syiar. Dan Al-Fatih menjadikan itu sebagai syiar. Dan salah satu lain ialah dia menyebutkan lambang kekuasaan. Maksudnya dominan dia ke atas orang yang ditakluknya, dominannya ke atas kerajaan Rom Byzantine. Tuan-tuan, Rom Byzantine ni kerajaan yang sangat besar, kan? The very strong empire. Apabila masuk itu, menukar fungsi jadi masjid itu, dia menunjukkan lambang kekuasaan. Penting. Maksudnya umat ini pun kadang-kadang kita perlukan kekuasaan supaya orang-orang lain tidak boleh mempermainkan kita. Al-Fatih itu dia ada lambang kekuasaan dia, kan? Apakah Al-Fatih telah menafikan hak beragama? Tidak. Gereja ibu pejabat Kristian Ortodoks masih ada di Istanbul. Nah, ini orang tak tahu, tuan-tuan. Dekat Vatikan tu Kristian apa? Itu Kristian Katolik. Maksudnya di Istanbul tu masih lagi ada, di Turki tu dia lagi mazhab Kristian Katolik masih ada. Dan ibu pejabatnya masih ada lagi di Istanbul, iaitu tak jauh dengan Hagia Sophia. Ini orang tak tahu. Tuan-tuan kalau pergi boleh cari. Tak jauh, kurang 2-3 km. Masih ada. Maksudnya Al-Fatih tidak menafikan hak beragama. Ini untuk kita melawan hujah-hujah barat mengatakan bahawa Al-Fatih telah mematikan agama Kristian dan telah menafikan hak penganut Kristian dan telah menafikan hak ketua Padri Kristian. Tidak. Al-Fatih masih lagi melantik ketua Padri Kristian dan sekarang masih ada lagi jawatan itu dan juga gereja itu di Istanbul. Saya dah pergi dah tempatnya. Dan ini menunjukkan bahawa toleransi di dalam Islam, bagaimana kita nak bermuamalah dengan penganut agama lain dan bagaimana kita nak bermuamalah dengan negara ataupun kawasan-kawasan yang kita takluk. Dan ini sebahagian daripada, kalau tanya saya, menjadikan Hagia Sophia ini sebagai masjid itu merupakan satu lagi lambang kekuasaan, yang mana Erdogan mahu menunjukkan kekuasaannya dan dominannya ke atas pemerintahannya. Dan ini boleh jadi berita baik dan boleh jadi berita buruk. Yang baiknya apa? Yang baiknya ialah dia melambangkan kekuatan umat. Yang buruknya apa? Orang tak suka lah. Musuh tak suka, orang barat tak suka. Itu yang buruknya lah. Orang barat tak suka. Tuan-tuan bayangkan, kita Malaysia ni kita tak ni, tuan, kita duduk kat Facebook tu semua benda baik je. Tuan-tuan mungkin tak ada dalam apa circle yang duk kritik banyak. Saya ada dalam circle tu. Banyak. Kan? Banyak orang kritik. Negara-negara luar banyak. Vatikan, Pop dah kritik. Pop dah keluar statement, tuan. Dah kritik Erdogan. Kemudian menjadikan Hagia Sophia itu sebagai masjid. Negara-negara Greece lah, apa semua, banyak dah kritik Erdogan dan juga Turki. Maksudnya apa? Berita buruknya orang tak suka. Orang isytihar perang. Orang dah tak suka dah. Orang lagi tak suka. Itu berita buruknya. Apa lagi berita buruk? Banyak lagi. Ada orang ketik bahawa bagaimanakah dan Hagia Sophia itu telah digazetkan sebagai the World Heritage. Tahu tuan-tuan, the World Heritage ni iaitu pengiktirafan satu badan heritage dunia terhadap sesuatu monumen itu ataupun bangunan itu ataupun tempat itu sebagai the World Heritage, supaya kita menjaga dia dengan baik.
Dan Hagia Sophia itu digazetkan sebagai salah satu daripada the World Heritage. Bila menjadi masjid, bagaimanakah untuk kita pastikan bahawa the World Heritage itu akan terpelihara? Ini ada kritik-kritik lah, tuan-tuan. Saya nak betul kritik lah, bukanlah saya nak kata apa. Ini dia tu. Kenapa? Dia takut Hagia Sophia itu agak fragile. Maksudnya dia bangunan lama, tuan-tuan, dia bangunan sangat lama. 1000 tahun. Dia saya ingat dah lebih 1000 tahun. Dia dibina pada tahun 532 Masihi dan siap pada 537 Masihi. Sekarang berapa? 2020 Masihi. Tuan-tuan, 1500 tahun dah. Maksudnya dia dibina 537 Masihi sebelum zaman Nabi. Nabi 600 kan? Sebab tu Nabi sebut Konstantinia. Nabi dah tahu lah. Walaupun Nabi tak pernah pergi Istanbul, tapi Nabi dah bayang Istanbul. Siapa beritahu Nabi? Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa? Jibril. Ini bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah pergi pun. Tak ada flight pun daripada Madinah waktu tu nak ke Konstantinopel, tapi Nabi sebut Konstantinopel. Kan, Nabi tak pernah sampai Konstantinopel, tapi Nabi sebut Konstantinopel. Maksudnya Nabi dah ada bayangan dia. Ni Nabi, pemimpin berjiwa yang bermisi dan juga bervisi. So, the World Heritage, antara kritiknya bagaimana kita nak menjaga the World Heritage tersebut. So ini sebenarnya kalau tanya saya kata itu ikut kebijaksanaan kerajaan dia lah. Kalau tanya kita sokong setakat mana yang kita sokong tu lah jadi masjid tu lah. Kan, maksudnya orang tanya saya lagi, apakah ada keperluan? Sebab depan tu dah masjid lah. Bila kalau tengok kan tak ada keperluan lah. Kan, masjid depan tu besar lah tu kan. Tapi dia ada keperluan lain dari segi maslahah umat, dari segi kekuasaan umat tu dia ada. Dia ada keperluan dekat situ. Melambangkan kekuasaan umat kat situ ada. Maksudnya dia positif tu ada itu, dan negatif tu biasalah kan. Kalau tanya saya, itu satu di antara benda yang baik yang merupakan satu permulaan kepada pembebasan. Dan Erdogan dulu pernah sebut bahawa dia akan membebaskan Hagia Sophia. Ingat lagi saya waktu saya pergi 2012 kan ada perhimpunan besar kan, dah orang dah sebut dah. Maksudnya Hagia Sophia ini akan dibebaskan bukan berlaku tahun ni, dah sebut dulu. Saya pergi dulu lama dah, memang dah disebut bahawa Hagia Sophia ini akan dibebaskan dan akan kembali menjadi masjid. Dan disebut juga bahawa pembebasan Hagia Sophia adalah permulaan kepada pembebasan dunia Islam. Subhanallah, tuan-tuan. Kalau betul ini, tuan-tuan, of course positif. Pembebasan Hagia Sophia adalah permulaan kepada pembebasan dunia Islam. Maksudnya apa? Mungkin pembebasan Palestin. Kata Erdogan ni yang saya kenal melalui syarah-syarah dia ialah seorang yang ambitious dan optimistik. Dia ni leaders yang tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan tengok depan-depan, mungkin tuan tengok kat TV saya tengok depan-depan, subhanallah, memang cutting leaders lah. Tengok jasad dia, badan dia, fizikal dia, memang ada haibah lah kan. Macam mana kalau zaman Nabi lu, orang tengok kenapa orang sebut Nabi, sebab apa? Haibah. Kenapa ada orang ni Umar ada haibah, kenapa Abu Bakar haibah. Ada setengah-setengah orang, tuan-tuan, tengok fizikal dia pun kita dah nampak haibah, belum lagi dia bercakap. Ada setengah orang tak perlu bercakap, tengok je nampak haibah dia. Erdogan ni di antara orang yang ada haibah, physically dia ada haibah, dan dia seorang yang ambitious dan bervisi. Dan saya ingat antaranya ialah dia nak mengembalikan khilafah. Itu yang kita nampak bayangan. Sebab tu orang-orang tak suka kembali pada khilafah. Sebab tu orang tak suka Erdogan tu, sebab dia bervisikan khilafah tu. Of course dia tak declare dia nak kembali kepada khilafah, tapi melalui tindakan-tindakan itu kita nampak ke arah tu lah kan. Itu kalau tanya saya lah kan, mungkin saya salah juga, nampak ke arah tu lah. Mungkin Erdogan tak pernah beritahu, dan mungkin dia bercita-cita juga untuk membebaskan Palestin dan sebagainya. Dan ini saya ingat, kalau tanya saya, dia ada kebaikan-kebaikannya yang kita sokong dan raikan sebagai umat Islam, sebagai dia membawa maslahah kepada umat Islam, dan juga dia boleh menunjukkan syiar ataupun boleh menunjukkan kekuatan umat Islam ni semula lah. Sehingga itu sajalah untuk tazkirah yang agak ringkas ini, untuk menyentuh isu semasa yang penting ni lah. Bagi saya sangat penting supaya kita tahulah bahawa apa sebenarnya yang berlaku di dalam konteks kembali Hagia Sophia menjadi masjid, yang mana dulunya dia menjadi masjid sejak zaman Muhammad Al-Fatih
itulah, kalau ada apa-apa lagi mungkin kita sambung lagi lah nanti, insyaAllah. Ini pun baru malam tadi, minta maaf tuan-tuan. Yang baru beritahu malam tadi, kita bagi tajuk ni lah. Sikit, okey lah, boleh lah. Kan, tak rancang sangat pun. Cadang nak buat tajuk lain. InsyaAllah, kalau ada masa kita akan sentuh nanti dalam kuliah-kuliah yang akan datang. InsyaAllah, saya pun gembira tengok kehadiran hari ni. Waktu tu cuti lama PKP ni tidak menjejaskan kehadiran di surau kita lah. Alhamdulillah. Maksudnya ini semua ni orang-orang yang telah terikat hati dengan masjid. Alhamdulillah. Ingat itu saja. Saya akhiri dengan qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.